Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan kepada semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada sesi kali ini. Anda boleh semua dengar suara saya? Kalau dengar, raise hand dekat panel tu, raise hand. Oh, okey dengar. Alhamdulillah. Jadi maksudnya bila anda dengar suara saya, anda pun boleh nampak saya lah kan? Okey. Tapi untuk anda diminta untuk tutup video dan juga untuk mutekan suara anda lah buat sementara ni bagi saya cakap dulu. Okay. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi setiap bulan pada hari tertentu, sebenarnya pada hari energi. Tapi memandangkan hari ini hari energi 15 Januari 2024, tapi energinya dah berlaku ataupun dah dilangsungkan pada pagi tadi. Jadi maksudnya pada malam ini jam 9.30 sampai 11.30 nanti tak ada lah waktu energi kan. Cuma kat luar tu tengah hujan sekarang ni. Jadi kalau internet ada macam gangguan tu tak tahulah, mungkin hujan lah ya. Okay. So Alhamdulillah kita dapat bersama pada tahun baru ini. Selamat tahun baru semua. Raise hand, raise hand, raise hand. Tahun baru ni, tahun baru. Yeay, tahun baru. Raise hand, raise hand. Semua ni tahun baru. Okey, okey, okey. Alhamdulillah dapat kita hidup pada tahun baru ni ya. Saya nampak kat sini ramai lagi yang masih lagi bersama-sama kita, bersama-sama untuk meneruskan kehidupan kita ya. Okey, jadi pada tahun baru ni kita ada azam baru, kita ada projek baru, kita ada program baru ya. Jadi sebelum itu untuk kita memulakan majlis, baik kita baca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة ربنا آتنا في العالمين. Okay, so kita berdapat berjumpa pada kali ini untuk kita melihat kepada suasana tahun 2024. 2024. Jadi maksudnya 20, 2 campur 0, 2. 2 campur 4, 6. 6 tambah 2 jadi 8. 8 itu ya. 8, 8, 8. Jadi tahun ini adalah tahun 8 ya. Kalau Cina itu tahun 8 ni tahun Ong. Bagus, bagus. Tahun Ong. Dan kebetulan pula tahun 8 ni tahun naga kan. Jadi tahun naga, tahun 8 memang satu orang kata macam ledakan lah energi. Begitu jadi maksudnya kita buat persediaan lah kepada untuk tahun 8 ni. Janganlah kita masih lagi kata terbawa-bawa lah energi tahun lepas punya. Tahun lepas tu tahun 2023. 2 campur 0, 2 campur 2, 3 jadi 5. 5 campur 2, 7. Jadi 7 ni tahun kerugian, tahun kehilangan, tahun ujian mental, tahun kerohanian, macam tak berapa best lah ya. Ada segi rezeki lah orang kata, ada segi rezeki ya. Tapi sebenarnya tahun lepas ini, tahun 2023 ni membina kita punya ujian mental kita, dibina mental kita. Ada orang tu diuji mungkin 3 atau 4 tahap saja. Ada orang diuji sampai 5 ke 6 tahap. Ada yang uji sampai ke 10 tahap. Yang penting sekali adalah tahun lepas ni adalah untuk menguji kita punya kekuatan minda kita. Jadi sekarang ni anda semua ni dah alhamdulillah bagus, dah kuat, mantap. Apa ni anda punya mental ni. Dah boleh melayari tahun 8 ni dengan baik ya. Jadi tahun 8 inilah orang kata tahun tekanan. Jadi untuk kita masuk ke tahun tekanan ni kita kena kuat lah. Takkanlah tiba-tiba kita nak masuk tahun itu, kita tak ada kekuatan, kita tak ada persediaan. Jadi kita nak masuk ke satu alam atau satu dunia ataupun satu fasa, satu proses yang mana ada tekanan tu, jadi maksudnya kita kena persediaan lah. Persediaan dari segi mental kita. Persediaan kita untuk masuk ke dalam dunia tekanan itulah ya. Jadi setakat ni alhamdulillah saya tak ada sangatlah mendengar aduan kata klien ke apa yang rasa tertekan sangat apa semualah. So setakat ni anda semua rasa tertekan ke? Kalau ada raise hand, ada siapa sini yang tertekan ke?
Oh, ya ada eh. Oh, okey. Mungkin dah bermula lah kot. Tapi setakat ini macam tak berapa sangat lah. Saya bilang kata dengar daripada orang kata klien-klien saya lah. Tapi itulah ada yang rasa tertekan dan sebagainya. Tapi majoriti di sini Alhamdulillah bagus dalam keadaan yang siap siaga, yang bersedia untuk menghadapi tekanan dengan baiklah. Yang tidak mungkin tak tertahan ataupun tak tertanggung terasa tekanan itu, mungkin kena ada persediaan lah untuk anda lebih lebih diuji lagi ke tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Okey, jadi maksudnya apabila kita berada dalam tahun tekanan ini, dia ada proses ya, satu proses. Okey, proses ini dia ada ya. Okey. Iaitu yang pertama, ujian dia macam ni, tahun lepas, tahun 2023 ni adalah tahun ujian mental. Ya? Dan tahun 2024 adalah tahun tekanan. Jadi maksudnya ujian mental dan tekanan. Tekanan tu lebih menguji kepada ketabahan. Jadi maksudnya ujian mental 2023, 2024 ujian ketabahan. Mental ni nak bersedia ke dalaman kita. Dalaman kita ni kalau kita boleh buka lah kita ni kan, dalaman tu kita punya mental kita tu, jiwa minda kita ni. Jadi tahun 2024 ni adalah untuk kita menguji ketabahan kita pula. Jadi maksudnya lebih kepada emosional lah ya, lebih pada emosional. Okey, jadi 23, 2024 ni ada 2 tahun berturut-turut menguji kita lah ya. Sebenarnya inilah fenomena alam di mana dia nak menguji kita adalah sebagai kita nak bersedia untuk jadi seorang insan yang lebih produktif, yang lebih berjaya, yang lebih cemerlang pada tahun 9. Okey, tahun 9 tu adalah tahun berapa? 2025. 2025 maksudnya tahun satu lagi lah. Tahun 2023 7, tahun 2024 8, tahun 2025 9. Maknanya 9 tu adalah fasa kira macam nombor satu daripada nombor 1 sampai 9 tu, maknanya 9 ni komplit lah. Maknanya untuk komplitkan kita punya diri kita ni, jadi maksudnya ada 2 tahun lah. 2 tahun tu 2023 dan 2024 lah untuk menguji kita. Jadi ujian mental ni ada maksud saya ujian 2 tahun ni ada 4 ya. Okey, yang pertama mungkin diuji kita secara mental, tetapi dia tak uji kita dari segi ketabahan. Maksudnya 2023 kita dah uji macam-macam mental lah kita ada. Macam-macam masalah kita kena. 2024 okey pula, tak ada apa pun. Jadi maksud tu yang pertama lah. Yang pertama Jadi itu satu situasi di mana mungkinlah ya anda dah bersedia dengan mental yang kuat. Maknanya cabaran-cabaran pada tahun 2024 ni anda boleh layari dengan baiklah. Maknanya memang ada ujian tapi anda boleh layari dengan baik. Sebab 2023 tu anda dah kuat semangat, dah kuat mental tu. Jadi maknanya 2024 ni 8 ni sepatutnya anda diuji lagi. Tapi anda masuk kategori 1 iaitu diuji 2023 tapi 2024 tak diuji. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula mungkin anda tak diuji tahun lepas. Tahun lepas ni tahun 7, tahun kerugian, tahun kehilangan, tahun rohani dan macam-macam lah. Tapi tahun lepas anda tak ada apa pun, tak rasa apa pun, tak ada hilang pun, tak ada apa pun kan. Tapi tahun ini anda diuji. Okey, jadi mungkinlah anda kekuatan mental tu dah ada. Jadi maksudnya ujian mental tu ada datang kepada anda, mungkin anda tak perasan dan sebagainya lah ya. Ataupun anda mungkin duduk sendirian ke ataupun adalah sesuatu aktiviti yang anda buat tu anda tak perasan ada ujian mental dan sebagainya lah ya. Jadi maksudnya itu anda tak ada, tapi tahun ini ketabahan tu ada. Maksudnya anda akan diuji dengan tekanan-tekanan dan biasanya tekanan-tekanan ni berbentuk tanggungjawab. Mulalah anda dapat tanggungjawab itu, anda dapat tanggungjawab ini dan nak kena bawa tanggungjawab tu. Maksudnya anda kategori 2. Okey, maknanya kategori pertama tadi tahun lepas ujian mental, tahun ini ujian tabah tak ada. Okey, itu pertama. Okey, yang kedua tahun mental tahun lepas tak ada. Tahun ini pula anda kena. Okey, kedua.
Yang ketiga, yang ketiga ni mungkin adalah ya. Yang ketiga ni tahun lepas pun kena, tahun ini pun kena juga. Tahun lepas 2023, oi ujian mental, macam-macam mental lah, kehilangan, kerugian dan sebagainya sampai macam-macam masalah lah. Bila masuk tahun ini je 2024, 8 kena lagi. Aduh. Jadi mungkin anda belum cukup kekuatan tu ya. Anda rasa anda dah hebat dah. I'm the best. Tapi belum diuji lagi ya. Jadi mungkinlah anda ada proses-proses tambahan yang anda kena itulah. Tu yang ketiga. Yang keempat ni dia best ke ya. Yang keempat ni tahun lepas tak ada. Tahun ini pun tak ada juga. Okey, tahun lepas tu maknanya tahun ujian tu orang semua sakit mental, jiwa mental tak best apa semualah ya. Tapi anda tak rasa apa-apa pun. Okey je, okey je, tak ada apa. Okey makan kenyang apa, mandi cukup, tidur senang apa semualah. Mimpi pun tak apa semualah. Tahun ini pula macam tu. Anda tak rasa apa-apa. Orang lain stres lah, orang lain terkejar sana, terkejar sini, nak buat apa semua. Anda tak ada pun. Jadi mungkinlah belum masanya lagi. Kadang-kadang tu tempohnya tak kena lagi. Ataupun mungkin anda dah pernah kena sebelum ini. Dah pernah situasinya di mana mungkin 10 tahun lepas ada kena dua tahun ujian sebegini. Jadi tahun ni mungkin tak ada dan sebagainya lah. Jadi maksud saya, kita ada 4 kategori lah. Kita ada 4 kategori untuk melayari 2 tahun ini. 2 tahun ini memang pada saya tahun yang kurang baik lah. Kurang baik dari segi orang kata kehidupan kita lah. Bukannya kata tak elok, tapi maksudnya macam tak best. Macam tak best move on macam tu lah. Tak rasa macam happy lah macam tu. Tapi sebenarnya ianya untuk membantu kita menguatkan diri kita menjadi seorang insan yang mentalnya kuat dan lepas tu ketabahan yang kuat ya. Jadi dua perkara itu penting ya. Jadi bila kita dah ada dua-dua kekuatan ini, maka kita akan jadi seorang insan yang baik dan kata baik tu dari segi mental dan ketabahan ada dah ya. Jadi bila ada tabah mental, bila kita tabah dan juga kita kuat mental kita, jadi insan yang produktif lah. Maksudnya bila kitaran 9 tahun 2025 nanti, kita boleh lihatlah anda ni seorang yang ceria, seorang yang produktif, seorang yang best, seorang yang kuat semangat, seorang yang bisnesnya hebat, seorang yang salesnya bagus, seorang yang semua best lah ya. Jadi kita harapkan 2 tahun ini adalah 2 tahun yang memberi kita cabaran, tapi cabaran itulah sebenarnya cabaran yang bagus lah ya sebenarnya. Okey, jadi itu intipatinya ya dalam apa yang kita kata sebagai ujian lah. So mungkin empat kategori ini mungkin ada salah satu, dan untuk tahun ujian mental dan ujian ketabahan ini kalau anda tak berlaku pun tahun ini, nanti tunggulah. Tunggu 10 tahun lagi kan dia berulang kan, dia kitaran kan. Jadi mungkin ada kitaran-kitaran tu dia akan berlaku lah. Dan berlaku itu mungkin keempat-empat situasi ni adalah. Mungkin masa anda umur 20-an macam tu adalah anda kena ujian mental tapi tak ada ujian tabahan pun. Macam itulah. Jadi mungkin bila kitaran tu jadi mungkin anda masuk kategori 3, mungkin kitaran yang seterusnya anda masuk kategori 4, mungkin seterusnya anda masuk kitaran seterusnya mungkin anda kategori pertama. Macam itulah. Dia ada 4 kategori tadi ya. Ada 4 kategori tadi. Jadi maksudnya kita kena, yang penting kita bersedia dan aware, sedar tentang apa yang berlaku ya. Jadi untuk ketabahan ni dia berbeza dengan ujian mental, sebab ujian mental tahun lepas ni lebih kepada macam kerugian, kehilangan, menyebabkan kita ni rasa macam sedih, kecewa dan sebagainya lah ya. Rasa macam tak best hidup, macam tak sedap apa semualah. Dia pasal mental kita, lebih kepada menguji mental kita ya. Okey, tapi tahun ini ujian tabah. Ketabahan. Tabah ya. Jadi dia nak uji ketabahan kita. Ketabahan kita ni macam ni kita macam membawa satu bebanan yang berat
kita boleh membawanya. Lebih kurang macam itulah tabah. Saya pun tak tahu macam mana nak describe ya tabah tu macam mana. Macam itulah. Dia bukannya macam berani, berani lain. Berani tu ada orang berani, askar berani, berani. Tapi dia tak tabah pun. Dia berani berperang. Perang, saya nak perang, Tapi duduk dalam hutan tiga bulan pun dah koyak dah. Dia tak tabah. Jadi maksudnya macam tu. Dia macam tabah tu dia boleh bawa tanggungjawab, dia boleh bawa bebanan tu dengan baik. Itu tabah tu ya. Yang ujian mental ni lebih kepada pemikiran kita, minda kita lah ya. So maknanya tabah tu kita kena yelah orang kata nak dapatkan tabah tu bukan sesuatu yang mudah lah ya. Mungkin anda pernah ataupun belum pernah lagi dilanda ujian ketabahan. Jadi tahun inilah untuk persediaan anda lah ya. Okay. So setakat ni alhamdulillah lah saya tengok negara Malaysia ni tak ada sangat lah nak menguji ketabahan kita lah ya. Gempa bumi tak ada sangat, kebakaran tak ada sangat. Tak adalah kita boleh happy-happy lagi ni ya. Mungkin tengoklah bulan 2, bulan 3 nanti apa ni ujian-ujian ketabahan yang ada lah. Tapi kepada mereka yang berada kat luar sana, mungkin bekerja, mungkin berniaga, adalah ketabahan ujian tu dah mula nak datang pada anda lah. Okay. So untuk tahun ini adalah tahun ketabahan, maka anda semua ni saya cadangkan untuk mohon kepada Allah Ta'ala selain daripada rezeki yang baik, kesihatan, ketenangan apa semua, mohon diberikan ketabahan. Diberi ketabahan lah ya. Sebab ketabahan ini sesuatu yang bukan semua orang ada ya, tapi kita kena ada. Macam tu macam ni maksudnya. Pada saya seorang usahawan peniaga dia kena tabah. Ya. Macam sekarang ni hujan sekarang ni. So maknanya petang tadi ni dah mula gerimis dan hujan. Maka mereka yang berniaga macam tadi saya pergi pasar malam lah. Jadi maknanya siapa yang berniaga pasar malam tu tabahlah tiba-tiba pasar malam kita dah buka kemah, tiba-tiba hujan. Kena tabahlah. Macam tu saya kena tabah, kena kuat semangat, kena tak koyak lah orang kata, tak hati tisu tu tak ada lah. Macam tu apa cabaran, apa dugaan, kita redah je, itu tabah namanya. Macam tu Jadi untuk tabah ni kita minta pada pencipta kita lah, minta ketabahan. Tapi sebenarnya bila anda minta ketabahan, dibagi ujian ketabahan itu. So anda tabah ke ya? Anda tabah ke? Kalau tabah, raise hand. Kalau anda tabah lah. Tabah. Oh, bagus. Anda semua ni kuat semangat ni. Hebat orang kita ni ya. Okey. Okey, beginilah. Kita ni yelah tak naklah kehidupan kita ni dikacau bilau, ada masalah apa semualah ya. Tapi kan kita ni kadang perlu juga untuk ada ketabahan itu ya. Maksud saya gini, kalau anda nak minta ketabahan tu pada tahun kitaran 2 ke, kitaran 6 ke, ataupun kitaran 9 ke, dia macam tak kena. Dia macam suasana tu tak kena. So tahun inilah, tahun 8 inilah anda boleh minta untuk ketabahan. Sebab ketabahan ini adalah perlu sebagai seorang usahawan. Kalau siapa yang tengah berniaga atau siapa yang nak berniaga, memang kena tabah. Tabah itu satu orang kata energi yang baguslah ya. Sebab tu bila nak berniaga ni kita kena tengok graf hayat anda. Bila kita tengok graf hayat anda tu, adakah anda punya wealth ataupun dalam kod wealth tu, anda tengok dalam wealth, zone wealth, W-E-A-L-T-H, wealth tu, ada tak great treasurer? Kalau ada great treasurer, maknanya anda memiliki kekuatan lah untuk jadi seorang usahawan yang tabah. Sebab gini, ada orang dia memang ada pola berniaga, ada pola niaga. Tapi bila disuruh niaga apa semua, dia tak kuat. Dia tak tabah. Dia boleh berniaga tapi dia tak tabah.
Jadi maksudnya kita naklah kalau boleh kita jadi seorang peniaga yang tabah, yang kuat semangat, yang hebat lah. Ya, contohnya macam orang, ya macam usahawan-usahawan yang berjaya kaya dunia ni macam Elon Musk, ya, macam Jeff Bezos semua tu masa mereka mula-mula nak kata nak naik tu, mereka tambah. Ha. Mereka macam Jeff Bezos tu mulakan perniagaan daripada garaj aja. Ada satu dia seorang saja, dia ada komputer satu, itu pun itu je lah dia punya kekuatan dia. Jadi nak jadi tabah macam tu lah. Jadi usahawan yang tabah macam tu. Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang hebat, tentunya kita kena ada satu elemen ketabahan lah, ya, ketabahan. Pada saya macam seorang leader jugalah, macam seorang pemimpin jugalah, atau seorang perdana menteri je. Macam itulah, kita kena tabah. Kita kena tabah menghadapi ujian-ujian daripada orang dan sebagainya lah, ya. Malahan pun anda nak jadi seorang suami ataupun anda jadi seorang isteri pun kena tabah kuat, kena kuat semangat. Terutamanya jadi seorang isteri ni memang banyak ujian ketabahan lah, ya. Maksudnya tanggungjawab tu berat dan sebagainya. Tapi jadi suami ke, jadi isteri ke, kita kena ada ketabahan. Jadi maksudnya kalau anda nak menjadi seorang yang tabah supaya anda boleh berjaya, inilah masanya. Inilah masanya. Tapi sebelum anda minta doa pada Allah Ta'ala tu nak jadi tabah, sebab bila kita minta doa tu untuk jadi tabah, bukannya apa ni Maha Pencipta tu dibagi tabah kepada kita. Dia bagi nah tabahlah, ambil tabah. Tabahlah. Tak ada. Dia bagi kita ujian. Dia bagi kita ujian supaya kita tabah. Macam kita bertambah tabah tu. Jadi maksudnya bila sampai 10 tahap ujian peringkat tabah tu, kita dah tabah dah. Sebab kita dah uji peringkat pertama, peringkat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita makin tabah. Okay. Jadi bila kita makin tabah, makin kuat kita. Jadi maksudnya kekuatan tabah tu adalah daripada ujian ketabahan, ya. Jadi kalau nak jadi tabah, saya cadangkanlah, ya, kita minta kepada pencipta untuk satu diberi ketabahan. Tapi kena ingat, ketabahan itu datang dengan ujian ketabahan. Tapi kalau kita nak hadapi ujian ketabahan, tentunya kita ada benda-benda yang kita boleh orang kata membagikan kita ketenangan, ya. Contohnya selain daripada kita minta pada ketabahan itu, nanti ada ujian-ujian ujian-ujian tekanan. Kita adalah bahan-bahan seperti macam teknik energi, ataupun kita ada aromaterapi ke, ada anda pergi ada healing pergi mana-mana ke. Maknanya di samping ada ujian tu, anda kena ada aktiviti lah, aktiviti untuk melayari ketabahan tu. Maksudnya ketabahan ujian tu datang, anda tak ada nak duduk diam aja. Terimalah tabah, terimalah ujian. Macam tu je. Jadi kita pun sedih, kita pun nangis, kita pun rasa koyak dan sebagainya. Tak nak macam tu. Dia kena macam kita aktif. Aktif, ya. Maksudnya ada ujian datang, tak apa, kita pergi healing. Ataupun ada ujian datang, kita tak apa, kita rest kejap, kita buat sesuatu aktiviti macam berkelah ke apa ke. Macam tu. Maksudnya setiap dugaan datang tu kita tarik nafas, kita hembus nafas, mana kita terima dengan baik lah. Macam tu. Maknanya janganlah kita biarkan ujian-ujian ketabahan datang pada kita, kita buat donong je, buat relax je, tak buat apa, pendam dalam hati, pendam dalam jiwa, pendam sangat. Jadi mana tak boleh lah tu. Mana kita lepaskan dengan baik lah. Lepaskan dengan baik. Yang bukan pukul orang, pukul anak apa semua. Tapi kita lepaskan dengan healing, buat aktiviti kerohanian, buat aktiviti ketenangan dan sebagainya lah, ya. Maksudnya itu yang kita cadangkan lah. Okay, ya. Jadi sekarang ni kita dalam bulan Januari, baru saja Januari ni, baru bulan 1. Jadi bulan Januari, apakah strateginya? Strateginya strateginya adalah kita mohon kita kita buka diri kita ni untuk menerima tanggungjawab, untuk kita menerima ujian ketabahan. Dengan positif lah, ya, dengan positif.
dengan kita kuat semangat, dengan reda lah. Ya. Sebab kita ni nak jadi orang berjaya ni pada tahun depan. Kitaran 9 ni adalah banyak peluang. Jadi kalau banyak peluang, kalau kita tak kuat tabah, kalau kita tak kuat mental, peluang tu macam tak ada sangat. Jadi kita nak tahun depan ni, tahun 2025 ni, peluang banyak. Orang kata kitaran 9 ni kitaran peluang. Peluang. Peluang banyak ni datang daripada kita tabah. Jadi kalau kita tak tabah, dia peluang tu tak ada lah. Sebab peluang tu dia macam satu energi juga. Ya? Dia datang, dia mencari kepada siapa yang tabah. Okey, contohnya lah. Contohnya, katakanlah tahun 2025 nanti. Satu projek mega lah, satu projek mega. Mega ni. Banner kapal selam contohnya lah. Okey. Banner kapal selam yang besar dengan harga bilion, 1 bilion ni. 1 bilion ni. Jadi maknanya dia projek tu dicarilah siapa yang tabang, siapa yang kuat semangat, siapa yang apa ni bersedia nak buat. Kalau orang tu macam tak buat apa, tak relax, macam tak ada ketabahan, macam tak ada ujian apa semua, projek tu tak datang pada dia lah. Lebih kurang macam itulah maksud saya. Maksud saya projek-projek 2025 yang mega-mega ni dia akan mencari-cari siapakah yang tabah, siapakah yang kuat semangat, siapakah yang kuat mental dia. Sebab projek-projek mega 2025 ni ialah bukannya kita nak bungkus apa ni laksa ke ataupun mihun goreng ke apa semua, bukan. Dia bukan sekadar bungkus saja. Ialah projek mega, macam-macam dia punya. Yalah, renyahnya, ragamnya, banyak benda, ujian macam-macam. Jadi itulah maksudnya kita nak mencapai kekuatan pada 2025 nanti, kita kena ada ketabahan lah. Kita nak terima ketabahan, ujian ketabahan itulah. So begini, ujian ketabahan ni especially lah siapa yang dalam tarikh lahir dia, dalam petak tarikh lahir dia, sama ada petak statik atau petak statik dorongan kan, banyak nombor 8. Banyak nombor 8 ni kalau boleh anda bersedia untuk menerima ujian-ujian mental ni. Sebab begini, kita kadang-kadang tu apa ni nak minta ujian mental ni, ujian ketabahan ni, yalah orang kata bukan senang. Boleh je anda pergi contohnya anda sedang bekerja contohnya, anda pergi jumpa bos, kata bos, bagilah saya banyak kerja. Bagilah saya kerja banyak. Itu satu orang kata ujian ketabahan jugalah. Tapi takkanlah kita minta bos kerja banyak pula kan, kita tak balik kerja pula kan, tak balik rumah apa semua. Ya. Jadi maksudnya apa ni, kita minta ketabahan itu dengan ialah yang Maha Kuasa minta, nanti dia akan bagi dalam bentuk apa-apa bentuk yang sesuai dengan kita lah. Ya. Mungkin bukan pasal kerja, tapi mungkin pasal tanggungjawab kepada keluarga ke, mungkin tanggungjawab kepada apa ni, kepada bisnes ke dan sebagainya lah. Maksudnya kita tak perlu minta kepada manusia apakah bebanan yang kita kena dapat ke tu. Nanti ialah kita minta Allah Ta'ala ataupun pencipta kita ni bagi yang mana sesuai lah kepada kita. Supaya kita nak mencapai tahap kekuatan kita itu. Jadi itulah. Jadi bulan 1 ni, bulan Januari ni adalah kita nak membina ketabahan kita. Dia bukannya membina keberanian. Dia bukannya bina bina apa-apa sifat lagi. Dia kena mula dengan tabah dulu. Sebab kalau anda tengok dalam Instagram saya, pada hari ni lah saya ada satu artikel yang saya posting sini. Artikel ni apa ni, saya punya Instagram. Dia kata, why resilience is essential for starting a business in 2024. Resilience. Perkataan resilience tu adalah ketabahan. Apa ni, tabah. Maksud resilience tu tabah. Jadi kebetulan tak tahulah artikel ni macam mana dia boleh tahu tahun 2024 ni pasal tabah lah. Jadi maksudnya untuk menjadi seorang yang start business ni kena ada tabah. Jadi maksudnya 2024 ni mengajar kita jadi tabah, terutama sekali untuk buat bisnes lah. Jadi maksudnya itulah kita ni orang kata janganlah kita ni duduk
secara selesa saja, dalam zon selesa makan gaji saja. Kita nak jadi seorang usahawan juga. Yalah, mana tahu bila anda dah pencen nanti tak tahu buat apa, nak berniaga lah kan. Jadi kita boleh ada persediaan yang kita dah sediakan tu. Tak berniaga pun tak kisahlah, tak apalah, biar je lah. Tapi yang penting anda dah ada persiapan tu. Maksudnya bila anda dah bersara nanti, okey, anda boleh nak berniaga, boleh, tak berniaga pun boleh sebab dah ada persediaan tu. Jadi maksudnya kita daripada tabah, daripada apa ni saya punya posting tu dia kata dari tabah itulah muncul cekal. Tabah akan jadi muncul cekal, akan memunculkan ketegasan, akan menjadikan kita berprinsip, bermotivasi, hati kering, keras, supaya kita ni membawa bebanan bisnes ataupun membawa bebanan kehidupan dengan lebih baik lagi lah. Jadi itulah saya punya bebelan saya tentang 2024 ni, baru bulan Januari. Ini pun dah tekanan dah ya. Okay. Tapi tekanan itu memang dah sesuatu perkara yang menjadi kita punya kekuatan kita lah. Okey, sebab pada tahun 1995, ya, pada tahun 1995 kitaran 6 kan. Okey, 1995 kitaran 6, tapi 1995 tu adalah kitaran 8 untuk saya. Ya, sebab kalau tarikh lahir saya campur 1995 jadi 8 ya. Tahun 1995 tu lah masa saya balik dari USA, ya. Saya balik daripada USA dan saya kerja yang pertama. Saya kerja dekat Malaysia Make, ya. Nak tahu kerja Malaysia Make ni, masa tu yalah kita ingat kita kerja biasalah kan, kita manager ke apa. Rupanya saya ditempatkan menjadi seorang supervisor, ya. Yalah kita ni bawah lah kan, kita bawah dulu ya, kerja supervisor. Dan tengok kerjanya rupanya shift. Bukan, rupanya kerja ni dia tak ada shift ya. Dia menghasilkan minuman marigold tu lah ya. Saya kerja Malaysia Make ni kerja untuk menggunakan produk marigold ya, marigold yang minuman kotak tu. Kalau Vitagen dia di section lain. Saya section kotak tu. Okey, masa kitaran 8 tu lah ya. Saya mula kerja. Bila dah mula kerja tu ialah tanggungjawab banyak lah kan. Jadi maksudnya kita dah bertanggungjawab lah kerja kita. Tapi saya kerja dekat Malaysia Make itu 6 hari. 6 hari kerja daripada pukul 7 pagi sampai 11 malam. Jadi maksudnya kerja tu memang tekanan gila lah. Memang stres lah. Maksudnya saya duduk Shah Alam kena naik bas, 2 bas nak pergi ke PJ tu, ke kilang Malaysia Make tu. Jadi maksudnya yalah, bangun pukul apa tau, pukul 4.30 sebab nak naik kerja bas pukul 5. Bas yang pertama kata bas apa SJ apa, Asal Jaya ke apa benda, saya lupa dah nama bas tu tapi itulah, naik bas sampai ke PJ, naik bas mini pula. Bas mini so sampai dekat tempat kerja. Jadi maksudnya pukul 7 dah sarapan dekat kedai apa semua, dah mula kerja, dah pasang pipe apa semua kan. Kerja. Rupanya kerja kita ni benda tak habis. Ya. Dia punya apa ni minuman tu kita kena sediakan dalam pembungkusannya. Jadi maksudnya kerja habis-habis pun siap-siap tangtung siap pukul 11 malam. 11 malam nak kena kejar bas yang terakhir pula. Bas terakhir 11 malam sampai rumah pukul 1 pagi. Pukul 4 pagi tu bangun balik. Jadi macam itulah saya kena buat selama lebih kurang 5 ke 6 bulan ya. Jadi maksudnya macam inilah. Maksudnya saya nak beritahu bahawa kitaran 8 ialah membina ketabahan kita. Jadi maksudnya saya pernah lah kerja kilang yang tabah macam tu. Ini setakat kerja kilang dia pergi pagi pukul 9 balik pukul 5, apa kelas. Kita pada pukul 7 pagi bangun pukul 4 pagi tau. 7 pagi sampai 11 malam. 7-11. 7-11 kita punya shift. Itu pun kadang tu ada tak balik rumah. Saya tak pernah balik. Ada satu kali tu saya tidur kat surau je. Pukul 4 pagi tu letih tidur. Lepas tu bangun pukul 8 pagi tu tak gosok gigi, tak mandi, terus masuk kerja.
Tak tahulah rasa apalah kotak minuman Marigo tu ya. Jadi maksudnya macam tu lah. Maksudnya kita 8 ni dia nak menguji kekuatan kita. Jadi dari situlah kita ada pengalaman yang hebat, pengalaman yang bagus, pengalaman yang menjadikan kita seorang insan yang berjaya, yang kuat semangat lah. Ini baru bisnes sikit je, ada ujian sikit je, dah koyak, dah hati nangis, dah apa semua. Tak best, tak best. Itu lagi tu. Itu bukan usahawan tu namanya. Jadi maksudnya Yelah, hidup kita ni memang kena ada lah proses-proses tak sedap ya, proses-proses ketabahan tu kena ada lah ya. Ini salah satu ujian kita ataupun ketabahan yang akan datang untuk kita menjadikan kita seorang insan yang lebih baik lagi ya. Jadi macam itulah kita lapan ni, itulah dia. Kata bila kita berada dalam ketabahan ini barulah kita sedar bahawa kita ni orang yang kuat sebenarnya ya. Sebenarnya manusia ni kuat sebenarnya ya. Kita ni mampu angkat kereta ya, angkat kereta tu, angkat itu. Boleh. Apa ni ada orang kata kita boleh tahu. Saya pun tak pernah angkat lah kereta saya tu. Tapi orang kata dalam YouTube ke dalam apa semua kata boleh angkat, kita boleh angkat. Minda kita ni sebenarnya melimitkan kita je. Melimitkan, menghadkan kita ni tak boleh mampu angkatnya kereta. Tak boleh. 1 tan tu tak kuat. Kita tak kuat, tak boleh. Tapi sebenarnya daripada kajian apa semua, kita ni mampu angkat 1 tan kereta tu. Bukanlah kita angkat macam hap tu. Kita macam jongkit lah. Macam kita angkat daripada tepi kereta tu, kita angkat macam tu. Maksudnya macam tu lah kan. Jadi maksudnya kita ni kuat sebenarnya. Jadi jangan kita ni pendamkan kita punya kepoweran kita tu. Kita punya kuasa kita tu. Jadi sebenarnya kita ni super power sebenarnya. So anda semua super power tak? Kalau super power angkat resen. Oh, anda hebat, super power. Yes. Anda lah Superman, anda lah Spiderman, anda lah Superwoman, anda lah Miss Marvel. Macam itulah, anda lah Incredible Hulk. Ya. Sebab ketabahan ni pun diperlukan juga. Bukannya untuk kita ada power ya. Tapi sebenarnya untuk kita jadi role model jugalah ya, kepada anak kita, kepada adik kita, kepada ibu bapa kita. Yalah kita ni jadi anak tapi anak yang lembik, anak yang tak tahu buat apa, yang lemah semangat, macam kata menghabiskan beras je. Tak boleh, kita kena jadi seorang yang ada mission, ada matlamat, ada misi, ada berprinsip, bertegas apa semua. Tapi itu daripada ketabahan lah. Daripada ketabahan tu lah. Ya? Jadi itulah kita nak bina kekuatan kita tu lah. Okay? Jadi kita ada satu program sekarang ni, kita nak mencipta ketabahan lah. Okay, tapi itulah, saya cuba cari juga, saya punya ni, saya ni ada orang kata menggunakan metafizik lah, kita gunakan aromaterapi. Aroma ni wangian lah, kita guna essential oil ya. Jadi saya tengok saya punya puluhan apa ni essential oil, saya tak ada satu pun yang mengena dengan ketabahan ni. Alamak, macam mana pula ni? Kena carilah ya. Tapi pada malam ni untuk tak mensia-siakan perjumpaan kita malam ni, saya bawalah satu ya. Nama dia mana ni? Valor, VALOR, Valor. Okay, Valor ni nama yang living lah ya, sebab saya ni memang pakai yang living ya, Valor. Valor ni sebenarnya kalau ikutkan cerita dia adalah untuk keberanian ya, macam seorang askar yang nak berperang. Itu beranilah, Valor lah tu. Tapi dia tak ada mengena ketabahan, dia lain tau. Berani dengan tabah lain. Berani memang berani nak pergi perang. Tabah tu macam nak hidup dalam hutan 3 bulan, 6 bulan. Macam tu. Ketabahan tu Jadi yalah, tak apalah, kita pun tak ada apa-apa. Tak apalah, kita pakai berani-berani lah. Kita pakai berani-berani lah dulu. Kita jadi kuat semangat lah dulu ya. Ini yang ada. Nanti saya cuba carilah. Saya cuba dapatkan cari mana bahan yang ada pasal ketabahan ni ya. Sebab tema kita tahun 2024 ni lah tabah ya, tabah ya. Okey, jadi untuk kita menginspirasikan aroma tabah ni, okey, mari kita buat sama-sama. Tak kisahlah, sebenarnya gini, sebenarnya ceritalah. Kalau anda ada minyak cakapak pun boleh. Kalau anda ada minyak yuyi ke, minyak telon ke pun boleh juga. Ya? Ataupun anda apa minyak lah apa ada.
Asalkan jangan minyak masak sudahlah. Ya. Jangan minyak masak sudahlah. Minyak apa-apa pun boleh. Okay, minyak apa pun boleh. Jadi maksudnya, okay, anda akan buat sama-sama dengan saya ni. Bila anda buat sama-sama saya ni, saya akan buat, anda akan buat sama-sama, maknanya kita, energi kita akan sama. Okay, alright, jadi kita akan buat sama-sama. Okay, sebenarnya, okay, kita akan, saya akan, kita buat apalah. Okay, kita buat sedikit amalan, sikit-sikit amalan ya. Okay, kita baca uh, apa ni, Al-Fatihah dulu lah. Baca Al-Fatihah. Lepas tu nanti kita akan buat apa ni yang titik-titik tangan tu lepas tu kita bau. Okey. Okay, kita buat sama ya. Kita buat sama. Okey. Kalau anda ada minyak apa pun boleh lah. Tak kisah minyak wangi ke ataupun minyak cakapak pun boleh lah. Tak kisah, tak kisah. Jangan minyak masak sudah je lah. Okey, itu je. Okey. So maksudnya mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Kita baca pelan-pelan ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baru saya teringat. Salah satu ayat pasal ketabahan ni ialah tentang yang paling senang lah, yang paling senang. Ialah Quran tu banyak. Yang paling senang nak ingat ialah surah Alam Nashrah, Al-Insyirah. Al-Insyirah ni sebenarnya 8 ayat. 8 ayat ya. Jadi 8 ayat tu ialah nama pun 8. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga tu dia menyatakan tentang tekanan, bahu ataupun berat benda tu. Jadi maksudnya ada kena mengena lah. Tapi di akhir ayat tu, ayat ke-8 tu, ila rabbika fa'rab, maknanya kita minta pada Tuhan lah ya. Tapi ayat yang ke-5 ke-6, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maknanya di balik kesusahan tu ada kesenangan. 2 kali pula tu dia disebut ya. Jadi maksudnya kita baca Alam Nashrah lah sama-sama ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kita minta pada Allah lah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berilah kami ketabahan, berilah kami ketabahan untuk kami menjalani kehidupan dengan lebih tabah dan menjadi seorang insan yang lebih baik dan lebih berguna lagi. Amin ya rabbal alamin. Berikan macam itulah doa ya. Okey. Jadi untuk ketabahan ini, yalah, daripada ayat 1, 2, 3 tadi, surah Alam Nashrah ni menceritakan tentang ketabahan, tentang tanggungjawab, tentang apa ni, kerja yang kena buat, berat dan sebagainya. Dan bila ayat 5 ke 6, dia kata apa-apa kesusahan ada kesenangan. Apa-apa kesusahan senang. Maknanya dalam kitaran 7, kitaran 8, kita ada ujian mental, ujian ketabahan, kitaran 9 ada kesenangan. Macam itulah. Sekarang kita nak menuju kitaran 9 ni. Kita nak dah cakap kitaran 9 dah sekarang ni. Jadi nak capai kitaran 9 tu kenalah dulu kitaran 7, kitaran 8. Ujian mental, ujian tabah tu dulu kan. Dan akhir sekali dengan kita minta pada Allah Ta'ala dia punya ni, wa ila rabbika farghab ya. Okey, so sekarang ni kita buat ambil minyak. Kalau siapa yang ada vela tu ambil vela lah. Kalau siapa ada minyak wangi ke ataupun minyak cakapak ke, tak apa, ada letak ya. Yang ada letak dekat apa ni, tapak tangan. Tak. Oh, okey. Jangan sangat. Titik cukup lah. Okey, kemudian anda apa ni, lurutkan dua-dua tapak tangan anda ni. Okey. Kemudian apa yang anda buat sekarang ni, anda lurutkan jari-jari, jari jemari ni. Jari jemari ni. Sebab jari-jari jemari kita ni adalah tentang energi. Sekarang ni kita nak ambil energi ketabahan ni. Tapi kita tak ada bahan yang tabah, kita ada valor. Maknanya kita ada keberanian. Tak apalah, berani pun boleh lah. Okay. Alright.
Okey, lepas tu belakang tangan kita dan sebagainya lah. Maknanya tangan kita ni adalah satu energi. Sebab tu kita minta doa macam tu. Tak adalah kita angkat kaki ke atas ataupun kita dongak ke apa ke, kita angkat tangan. Tangan sebab tangan tu adalah untuk kita menerima energi, untuk kita menerima doa apa semualah untuk kita untuk kita berdoa tu untuk energi doa. Okey, dah buat itu Okey, lepas tu anda bau. Okey, anda bau, ambil apa ni bau tu, tarik dia punya bau tu. Okey, tarik. Kemudian anda sapu ke seluruh muka apa ni, ke leher, ke tengkuk, ke badan, ke kaki dan lutut dan habiskanlah ke bawah Okey, alright. Alhamdulillah, bagus. Ini cara orang kata asas lah Sebenarnya benda ni banyak dalam YouTube. Anda boleh cari bahan-bahan pun ada. Cuma kita nak terangkan bahawa kaedah metafizik ni ada. Maknanya ketabahan itu wujud, jangan kita terima bulat-bulat, tapi kita kena bersedialah dengan doa, dengan Fatihah, dengan rumah terapi dan sebagainya sebagai kekuatan kita nak jadi kuat ni. Okey. So maknanya alhamdulillah kita dah jadi seorang yang kuat. Dah sekarang ni kita pakai keberanian tadi kan. Kita jadi beranilah tapi tak ada ketabahan lagi ni. Kena cari bahan ketabahan ni Okey, jadi ketabahan ini yang bagusnya bila anda tabah dia ada kewangan. Sebab apa? Sebab bila kitaran 8, 2, 0, 2, 4, 2 campur 0 campur 2 campur 4, 8 kan? Bila 8, automatik bawahnya 6. 6 tu adalah tentang rezeki. Berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas ni 2023. 2 campur 0 campur 2 jadi 2 campur 0 campur 2 campur 3 jadi 7. Bila 7, automatik bawahnya 3. 3 ni maknanya duit keluar. Maknanya sebab tu dah tahun lepas ni duit keluar, kerugian, kehilangan, perbelanjaan macam-macam, tak disangka. Lagipun memang betul tahun lepas kos menaik, kos meningkat dan sebagainya lah. Jadi tahun ni 8. Bila 8 bawahnya 6. Jadi untuk kita dapatkan 6 tu, 6 rezeki tu, kita kena tambah dulu. Okey, saya nak cerita balik yang tahun 1995 yang saya masa balik daripada US tu, saya kerja dekat Malaysia Make, yang saya kena kerja setiap hari Isnin sampai ke Sabtu 7 pagi hingga 11 malam itu pergi kerja. Itu dalam tempat kerja, belum pergi kerja. Pergi kerja ni pukul 4 pagi kerja, pergi pukul 4 pagi, balik 1 pagi. Hanya 3 jam dekat rumah Tak sempat jumpa anak, tak sempat jumpa isteri. Balik rumah dah gelap, dah orang tidur dah. Kita pergi kerja pun orang tidur lagi. Macam itulah. Tapi bila itu saya kira 8 kan masa tu. Masa tu nak tahu, saya punya gaji, saya punya overtime masa tu kita supervisor. Jadi maksudnya kita boleh claim overtime. Overtime saya melebihi gaji saya. So maknanya masa tu saya punya gaji 3,000 4,000. Masa tu 1995. 1995 3-4 ribu gaji ni kira macam kaya macam kayangan sikit lah. Macam kata T20 je lah macam tu. Tahun 95 lah. Tahun ini dah jadi apa lah pun Jadi maksudnya ialah kita kerja daripada 7 pagi punch cut 7 pagi, punch out 11 malam. Penat, letih, tabah, kerja lagi. Tapi gaji kita banyak. Macam tu. Jadi maksudnya 6 tu rezeki tu ada. Ada tapi kena tabah dulu. So kalau anda nak rezeki banyak, kenalah tabah. Jadi macam tu dia punya formula dia. Itu mengikut metafizik lah. Kalau orang kata apa benda kau ni kena apa ni macam ni tak apa itu biarlah dia orang tu, dia pemikiran dia orang tu biarlah. Kita ada pemikiran kita sendiri, kita mencari kita sendiri. Itu pun cara daripada pengalaman kita. Jadi maksudnya ketabahan itu menjadikan rezeki banyak. Betul lah orang kata Cina kata 8 ni ong kan. 8 ni ong maknanya kena kerja kuat, kerja keras tu macam bukanlah keras apa semua. Keras tu kerja 7 pagi, punch in 7 pagi, punch out 11 malam.
Itu bawa kerja keras tu. Kan? Ah, bukan setakat kerja keras, nak pergi kerja pun daripada uh, 4 pagi, bangun 4 pagi, tidur balik pukul 1 pagi. 4-1, 4-1. Maknanya kerja keras itu. Jadi maksudnya bila kita 8, kita kerja kuat, keras, kita dapat income yang rezeki yang banyak. Tapi itulah, nak dapatkan income yang banyak, kenalah tabah. Jadi gini, anda sekarang ni, semua ni bersedia tak untuk menerima income yang besar? Bersedia tak? Kalau bersedia, raise hand. Raise hand. Oh, bersedia ya? Bagus, bagus, bersedia. Anda semua bersedia. Tapi nak bersedia untuk income yang besar ni kena tabah. Adakah anda bersedia untuk tabah? Kalau anda bersedia untuk tabah, raise hand sekali lagi. Yes, raise hand. Oh, bagus, bagus. Semangat, semangat betul. Gementar saya ya. Semangat betul lah korang ni. Kat mana beli semangat eh? Beli kat Tesco ke, ya? Beli kat Ion ke semangat ni? Ya. Itulah kita nak ada semangat ketabahan ini ya. Yalah orang kata apa ni orang kata innamal usri yusra lah kata. Bukan sekali, 2 kali diulang. Jadi maksudnya itulah orang kata ketabahan ni adalah sebagai satu tema untuk kita, strategi kita untuk 2024 pada Januari ini. Jadi maksudnya bulan Januari ini adalah kita untuk menerima apa-apa tanggungjawab, menerima apa-apa ketabahan tu dengan baik pada kita lah. Alhamdulillah. Tapi jangan, maksud saya jangan terima macam tu je lah. Kenalah buat terapi, kenalah buat energy, kenalah buat healing yang macam tu lah. Ya? Okay. So kalau anda tengok dalam IG saya ni, uh, ni tadi, itulah saya tadi, pagi tadi, apa ni di tengah hari tadilah, waktu energy sebenarnya. Masa saya tengah buat energy, tengah-tengah buat energy, tiba-tiba saya dapat ilham pakaikan baju emas kepada peserta-peserta energy. Jadi peserta energy tu ada senarai banyak. Tiba-tiba saya pakai ilham, pakai energy, pakai pakaian. Saya pun pelik, kenapa ada tiba-tiba apa ni ilham macam tu kan. Jadi maksudnya, yelah orang kata kita buatkan energy untuk orang lah kan. So, itulah ada orang kata dia ada macam, adalah dalam grup energy kami ni, ada juga yang bagi maklum balas lah. Mungkin dia tak perasan lah, dia dapat pakaian energy macam tu. Mungkin dari segi energy tu dia rasa ceria, rasa hebat, rasa Alhamdulillah bagus. Maksudnya, kita ni kena ada macam sesuatu lah untuk kita ni, dalam kehidupan kita ni macam, yelah macam kita ada pakaian lah. Macam kita biasa, pakai biasa untuk kehidupan hari, tapi kita dipakaikan sesuatu macam dipakai macam satu kekuatan lah ya untuk kita jadi kuat, jadi kita tabah untuk melayari kehidupan kita ni. Jadi macam tu lah, maksudnya ketabahan kita tu bukanlah kita totally tabah terima aja, tapi kena adalah energi dan sebagainya untuk kita kuat semangat lah ya. Jadi apa yang berlaku tu itu apa yang tadilah apa ni tengah hari tadi waktu energy yang saya buatkan lah ya. Dan juga untuk pasal ketabahan ni nak cerita lebih lanjut lagi. Kita ada seminar. Ni dia seminar menghadapi tahun 2024 ya. Pada Februari 4 Februari. Ahad 4 Februari secara Zoom lah. Secara Zoom. Sekarang ni kita Zoom je lah. Itulah. Kalau tak dapat hadir pada 4 Februari, tak apa, kita ada video rakaman dan anda boleh join bila-bila lagi. Bila-bila pun boleh. Tapi kalau join 4 Februari ni, kita ada boleh Q&A lah. Kan? Ya. So harganya kat situ ditulis 69. Tapi jangan ikut harga tu. Harga korang semua ni 50 je sebenarnya. Cuma grup energy je lah. Harganya lebih rendah lagi, iaitu 30 lah. Jadi maksudnya itu harga harga orang yang tak tahulah. Orang bukannya grup-grup sini dia tak tahu, RM69 lah. Tapi grup-grup ini 50 je. Okey, jadi maksudnya dalam seminar ni nanti kita akan cerita lebih panjang lagi lah mengenai tahun 2024 ni. Termasuk kita dapat tahu kita dalam 8 ni, elemen 8 ni lah tentang satu perkara yang hebat lah.
Nanti kita akan ceritakan. Tak boleh tak boleh nak ceritakan lagi. Jadi maksudnya kita dalam seminar nanti kita akan ceritakan tentang lapan ni apa dia punya cerita lah. Tapi yelah saya pun tadi kita pun tadi dah membebel-bebel panjang lah tentang lapan ketabahan tu dah ya. Okey. Jadi kalau kita tengok ketabahan ini mungkin kita boleh uh, macam semalam ke macam tu lah. Apa ni Raja Denmark, negara Denmark dah dapat raja baru. Dia punya mak dia dah turun takhta dan dibagi kepada anak dia lah, Frederick. Frederick ke-10 nama dia. So maknanya raja apa ni Denmark lah. Jadi maksudnya jadi seorang raja ni ialah baru nak jadi seorang raja, maknanya tanggungjawab besar. Maknanya bebanan tinggi, orang pun melihat dia lebih lebih besar lagi lah. Maksudnya jadi raja lah. Dan juga kita akan dapat agung baru nanti ya. Agung baru pada Februari nanti. So maknanya permulaan lah. Permulaan tanggungjawab tu lah. Maknanya benda-benda yang pasal tanggungjawab tu, yang besar tanggungjawab tu akan datang untuk kita menerima dan menggunakan untuk kita jadi lebih hebat lagi lah. Okay. Right. Jadi maksudnya itu tentang lapan lah ya. Okay, apa lagi ya? Tapi kita tengoklah macam apa yang berlaku dekat sekarang ni, dia masih 50-50 lagi. Ada tentang ekonomi tu dah naik balik, dah okey balik. Tapi ada juga ekonomi yang masih lagi, orang kata lagging lah. Maksudnya masih lagi terbawa-bawa aura 7 tahun lepas lagi ya. Sekarang ni baru bulan Januari, baru lagi kan, baru beberapa hari bulan Januari. Jadi masih terbawa-bawa lagi lah. Kerugian, kehilangan tahun lepas tu terbawa-bawa lagi. Tapi kita ni jangan terbawa-bawa lah. Kita ni jangan terbawa-bawa. Maksudnya, yalah, walaupun kerugian kita dah alami tahun lepas akan terbawa, tapi kita punya aura tu, kita tak nak bawa lagi. Kita dah buat dah program lagi tu. Ya? Pada bulan 12 hari tu kita dah buat pemulihan kan? Ingat tak? Kita buat pemulihan hari tu, kita dah lepaskan, dah reliefkan, dah riliskan kita punya yang lepas-lepas tu lah. Jadi kita nak tengok ke depan pula ni. Tengok ke depan pula. Ke depan akan datang ni untuk kita menjadi lebih baik lagi. Okey, ada satu tentang energy vampire. Kalau tengok dekat website apa ni, dekat IG saya tu, ada tentang energy vampire. Okey, sebenarnya memang ada energy vampire ni ya. Kalau bahasa Malaysia-nya vampire ni Pontianak lah. Tapi bukanlah Pontianak yang betul tu, bukan. Pontianak tu ada, tapi maksudnya orang hidup kita, macam kawan kita. Kadang-kadang tu bukan kawan kita saja. Anak kita, suami kita, isteri kita boleh jadi Pontianak energy. Masuk Pontianak energy ni, disedut energy kita. Disedut energy positif kita. Dan dia meninggalkan energy negatif pada kita. Ya? Sebab itulah orang ini terutama sekali siapa yang ada pola 4-5-9. Orang 459 ni selalunya berada dalam dunia perubatan. Dunia perubatan alternatif, dunia perubatan moden, macam itulah ya, orang 459 ni. Terapis ataupun yang kerja urut, yang kerja spa, semua ni ada nombor 459. Jadi 459 ni dia datang kerja happy je, semangat je. Orang nak kerja ni. Datang kerja, bila datang kerja tu dia punya energi dah lemah, dah disedut oleh orang lain. Sebab itulah 459 ni memang orang kata pada doktor, pada kaki tangan hospital, klinik dan sebagainya kan, 459 ni. So, siapa nombor 459 ni lah, kena ada energi lah. Ya. Anda kena bekalkan energi anda tu untuk orang lain ya sebenarnya. Bukanlah kita kata kita ni macam okey, daripada satu segi orang kata energy vampire ni seolah-olah macam memburukkan orang lah. Contohnya macam ni ya, dia kata ada orang ni yang kat office dia suka cakap tak baik, dia suka cakap buruk, dia suka memburuk-burukkan kita, merendahkan kita, membuli kita. Itu energy vampire lah tu jadi dia akan buat benda macam tu dan dia akan meninggalkan
energi tak bagus pada kita. Dia tarik energi bagus kita, dia yang dapat, dia balik rumah dia happy, kita balik rumah pula dengan geram dengan tak happy-nya. Macam itulah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah kita ni memberi energi tu pada orang lain. Jadi dengan kata lain, kita ni macam pemberi lah. Kita ni macam pemberi yang baik hati lah katanya. Ya. Maksudnya sesiapa ada nombor 459 ni, dia kena kuat semangat juga. Walaupun dia sedar yang hari-hari dia kena, yalah, kena dengan orang lah, kena hantam lah, kena apa semua dengan orang, tak apa. Dia kena bagi energi tu pada orang. Sebab apa ni, yelah, orang kata bukannya kawan-kawan tu saja. Kadang-kadang tempat kerja kita ataupun tempat kita berbisnes pun macam tu. Kadang-kadang rakan bisnes kita pun buat tak elok apa semua. Tapi bukan orang lain. Kadang-kadang tu anak kita sendiri pun. Ya, kadang tu isteri kita, kadang suami kita. Jadi maksudnya kalau orang lain dah sedut energi kita, sedut, lama kita ni dah tinggal tak ada apa dah energi. Energi yang tinggal, energi semua, energi kotor-kotor, yang toksik-toksik ni semua daripada kita. Jadi kita kena buang benda tu, kita kena cleansing, kita kena grounding, dan juga kita kena ikhtiarkanlah energi-energi yang 4 jenis energi tu, ya, iaitu energi fizikal. Energi fizikal ni kita kena makan, minum yang baik lah. Apa ni, kan kata terlebih gula, terlebih garam apa semua lah. Maksudnya kena yang baik-baik, tidur pun yang cukup, ya, rehat yang baik, senaman, kita ada buat senaman juga, ya, macam tu lah. Energi fizikal ni, fizikal kita kuat, ya, kita jadi sihat. Kemudian energi mental, mental ni ketenangan, maknanya kita ni ada aktiviti ketenangan, ada aktiviti healing, tepi pantai ke, ataupun tepi laut ke, tepi tasik ke, ataupun tepi air terjun ke, ya. Itu. Yang ketiga ni energi spiritual. Energi spiritual ni tentang amal ibadat kita lah, ya. Mana yang wajib tu ataupun yang sunat pun kita boleh buat lah, ya, sekerap yang mungkin, sebaik yang mungkin lah. Dan yang keempat, energi metafizikal. Energi fizikal tu adalah pernafasan, aromaterapi, dan juga macam-macam lah dia punya ni, frekuensi dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kena ada energi yang bagus supaya bagilah orang lain untuk tarik energi kita, ya. Tak mengapa sebenarnya. Maksudnya kita ni adalah orang. Yelah, kadang-kadang tu bila kita ke office tu, kita lah jadi mangsa, ya. Kita kena bully lah, kita kena di itulah, di inilah, di fitnah lah apa semua. Semua ni nak menarik energi positif kita. Jadi tak apa, kita tak apa. Maknanya kita tak apalah, orang nak tarik energi, tariklah, ya. Tapi kita dah ada energi kuat dah ni. Pagi-pagi kita ada energi kuat. Sebab bila kita energi dah kuat, dia tarik energi kita, masih tinggal lagi yang kata yang positif tu, masih tinggal lagi lah. Daripada kita tak buat apa-apa. Yalah, maksud saya gini, kita tahu ada kawan kita ni, dia tarik energi kita tak bagus, ya. Dia asyik cakap yang tak baik lah, cakap buruk lah apa semua. Dia bagi kita energi yang tak bagus, vibe yang tak bagus, ya. Jadi energi dia tak bagus, dan kita ni pula biar je. Biar je lah, aku ni jadi mangsa, biar je lah. Bila jadi biar je lah, lama kita pun akan jadi banyak sangat energi yang tak bagus. Dan last kita sendiri yang terkulai, layu, depressed, anxiety dan sebagainya. So maksudnya kalau kita nak, kalau boleh lah, ya, kita biar energi kita kuat. Tak apa, orang nak tarik energi kita tak apa, dia akan tarik separuh je, separuh lagi kita ada lagi untuk kehidupan kita. Macam tu lah. Jadi maksudnya yelah, dalam artikel tentang vampire ni, dia ceritakan tentang orang lain. Tapi kita kena sedar bahawa orang lain ni kadang-kadang tu anak kita sendiri, kadang-kadang suami kita sendiri, kadang isteri kita sendiri, yang akan tarik energi kita yang tak bagus ni. Jadi maksudnya kita sendirilah yang kena kuat semangat, maksud saya kuat energi lah, ya, untuk kita hadapi benda-benda yang beginilah. Tapi itulah, kadang-kadang ni kita dapatilah dalam ni metafizik, bukan saja orang hidup, yang kawan kita ke ataupun bisnes partner kita tarik energi kita. Kadang tu arwah yang dah meninggal, ya. Kadang ibu bapa kita yang dah arwah pun boleh memberikan kita energi yang tak bagus juga, ya. Dari segi orang kata mungkin apa yang mereka dah buat semasa hidup dulu, dan bila mereka mati, mereka meninggal dunia, masih lagi
energi tu orang kata ditarik kita. Jadi maksudnya benda ni kita kena kuat, kita lah sendiri yang kena ada energi yang kuat untuk kita layari kehidupan kita ni. Jadi maksudnya itulah kita kena kuat lah, ada kekuatan energi lah ya. Okey, kemudian apa lagi? Oh ni cerita mini Dakar yang di BKL Sita Compound serang apa ni, bukan serang lah maksud saya, dia apa ni kuasakan tempat ni lah. Sebenarnya inilah fenomena 2024 ni. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi dalam kelas seminar hadapi tahun 2024 nanti Nanti kita terangkan fenomena 2024 lah. Okey. So apa lagi yang ada dalam IG saya ni untuk terangkan? Oh ni. So bulan depan, bulan Februari adalah satu bulan yang kita tunggu-tunggu jugalah. Sebab katanya kita dah tamat berakhirnya period ke-8. Bukanlah orang perempuan period ni. Dia Feng Shui punya period lah. 20 tahun punya kitaran. Maknanya berakhirnya 20 tahun period 8 lah. Biasalah 8 ni kan banyak tekanan. Period 8 ni bermula daripada 2004 sampai ke 2024. Maknanya 20 tahun lah. Jadi kita tahu period 8 ni bermula 2024, banyak masalah. 2024 tu bermula dengan tsunami Aceh. Lepas tu macam-macam lah, sampai pandemik lah, macam apalah, perang Gaza lah, apa semua dan sebagainya lah ya. So nanti bulan depan ni akan berakhir lah orang kata period nombor 8. Dia akan bertukar ke period nombor 9 ya. Jadi kita harapkanlah suasana 9 ni mengikut acuan kita lah. 9 ni adalah kejayaan tentang apa ni, tentang apa ni, kejayaan lebih besar dan baik lagi lah ya. Jadi itu kita akan tengok juga. Nanti kita akan ceritakan banyak lagi lah tentang apa ni, period 9 ini pada seminar hadapi 2024 nantilah ya. Okey. So maknanya itu maknanya tahun 2024 ni sebenarnya ada cahaya yang terang lah untuk kita kuasai ya. Maknanya tahun naga, tahun 8, ada 6 rezeki tu, bertukar period 9. Kalau perasan kan, kita sekarang ni dalam tahun hijrah kan, tahun hijrah 1445 kan, 1445. Jadi maksudnya kalau ikutkan kita ni dalam 5 sekarang ni, tapi nanti bila dah sampai ke Julai 2024 kita dah bertukar 1446. 446 pula ya. Jadi maksudnya 2024 ni macam ada satu perubahan lah, ada satu benda nak merubah, merubah yang lebih baik lagi ya. Tapi taklah baik terus, dia kena ada macam susah sikit lah, dia macam tabah sikit, ada ujian sikit lah. So maknanya kalau kita sedar, kita tahu, okey tak apalah, kita sedar bahawa semua ni akan berlaku, kita akan hadapi ujian sebegitu ya. Okey. So alhamdulillah lah kita apa ni dapat maklumat macam tu. Oh ni pasal gambar isteri saya ni. Dia dekat Borobudur. So isteri saya ni bersama kawan-kawan office dia lah. Dia pergi Borobudur hari tu. Saya dah pergi Borobudur lah tahun 2019. 2019 hari tu. Dia pula pergi tahun ini 2023 lah. 2024 dia pergi ke Borobudur lah. Ni pun baju ni ni baju ni pun dia beli kat Jakarta ni. Ini kain ni pun saya beli kat Jakarta. Ni pakai Jakarta lah ni semua ni. Okey. Alright, jadi maksudnya itu sajalah setakat ini. Dah sampai jam 10.30 lah ya. Jadi apa yang kita nak beritahu untuk 2024 ini adalah tentang tema ketabahan. Ya. Tema ketabahan kita, jangan kita orang kata tengok aja. Kita kalau boleh nak ketabahan itu, nak ujian tu. Kita nak ujian itu supaya bila kita tabah, kita akan jadi seorang yang lebih produktif, yang lebih
kuat semangat, yang lebih cekal, yang lebih memotivasi, yang lebih berprinsip. Jadi kegunaan untuk tahun 2025 nanti. Ya. Jadi itulah kita 8 ni untuk anda dapatkan. Dan kita kata melayari kita 8 ni macam biasalah, macam positif lah, ya. Okey. Macam tahun lepas kan, tahun lepas ni ujian mental, banyak benda-benda mental menguji kita, tapi kita boleh survive, ya. Maknanya 2024 ni ada tekanan, mungkin kerja banyak, mungkin projek banyak, mungkin deadline banyak, tak apa, kita redha juga, kita redha dengan baik lah. Dan insyaAllah ada dia punya 6 rezeki tu, dan juga kegunaan untuk tahun 2025 nanti, untuk tahun 9 nanti. Okay. So, tema untuk strategi bulan Januari 2024 ni adalah tentang ketabahan. Kita tak tahu sampai bila dia habis. Biasanya sampai hujung, sampai ke bulan Ogos nanti. Biasalah, semua ujian-ujian ni sampai bulan Ogos biasanya. Jadi setakat ini kita kena kata ujian-ujian ketabahan ini kita terima dan kita akan hadapi dengan lebih baik lah, ya. Okey. So saya ucapkan terima kasih kerana datang saya punya sesi pada malam ini, dan dapatlah kita terbuka minda kita sikit, ya, apa yang berlaku pada tahun 2024 ni lah, apa tema 2024 ni. Jadi kita akan lebih kuat semangat lah, ya, dan juga kita akan lebih bersedia untuk menghadapi banyak lagi ujian-ujian, ya. Setakat ini tak ada sangat ujian, tapi tak apa, ujian-ujian ni kita akan terima dan kita bawa dengan baik lah, ya. Okey, so maknanya nanti anda boleh layari Instagram saya, dan juga kalau nak juga pun boleh juga, untuk website saya pun boleh juga, ya, website saya dan Instagram saya lah. Cuma kita ada program iaitu kelas nanti, itu je lah. Nanti pada bulan depan, ya, bulan Februari ni saya tak pasti lagi kita nak buat sesi ni tak, sebab jadual saya agak pack, ya. Nak raya Cina pun saya pack juga. Okay. Nanti saya tengok, mungkin kita kena buat lepas 20 hari bulan lah, sebab mungkin kita dah buat ujung-ujung Februari lah, ya. Ataupun kita buat awal lagi, ya. Saya tak pasti lagi, saya kena tengok jadual saya, ya. Sebab bulan 3 kita dah Ramadan menjelma. Okey. Bulan 3 kita Ramadan dah, ya. Jadi maksudnya kita nak kena bersedia baju raya lah, kuih raya, langsir raya dan sebagainya, ya. Okey, so sampai di sini saja untuk kita pada kali ini. Saya mintalah anda semua untuk buka mic, dan kita akan melaungkan sama-sama. Kita tabah. Okey, 1, 2, 3. Tabah. Tabah semangat. Ya. Budak-budak pun boleh sekali. Budak-budak sekali. Boleh. Tabah. Itulah kita punya cabaran kita. Tabah je lah. Okey, tabah. Maksudnya itu tabah. Ya, bagus. Tabah tu. Jadi alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, dan kita akhiri dengan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabah. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato'. Terima kasih Dato'. Tahun ini sabar. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.